Kawalan pencegahan lebih ketat elak Omicron pertama dikesan dalam negara merebak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Rakyat diingatkan agar tidak panik, sebaliknya terus mengamalkan kawalan kendiri. Kerajaan akan memastikan strategi kawalan pencegahan lebih ketat akan dilaksana menerusi Kementerian Kesihatan bagi mengelak varian Omicron pertama dikesan di negara ini terus merebak. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin menegaskan sekatan perjalanan sementara akan terus dikenakan terhadap pengembara bukan warga negara dari 8 negara yang merekodkan kes varian Omicron atau berisiko tinggi berlaku penularannya. Negara terlibat adalah Malawi, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Sekatan melibatkan penerbangan terus atau transit ke Malaysia. Pengembara yang tiba di KLIA dari negara berisiko tinggi akan dipakaikan peranti pengesan digital sepanjang tempoh kuarantin. Terdahulu hari dalam sidang media yang mengesahkan Malaysia merekodkan kes pertama positif COVID-19 varian Omicron. Ia membabitkan pelajar perempuan bukan warga negara yang menuntut di sebuah universiti swasta di Ipoh Perak yang tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura 19 November lalu. Dalam hal itu, Khairi turut menyentuh mengenai inisiatif gelembung pelancongan Langkawi. Tegas beliau, pengembara dari semua negara perlu menjalani ujian pengesanan COVID-19 tambahan pada hari ketiga dan kelima dari tarikh ketibaan di pulau itu. Jenis ujian saringan yang perlu dilakukan adalah RTK antigen. Atas tujuan keselamatan, ujian perlu dibuat secara profesional oleh pakar perubatan di fasiliti kesihatan. Pengembara ke Pulau Langkawi juga wajib lengkap vaksinasi COVID-19. Sementara itu, Khairi turut memaklumkan program laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat antara Singapura dan Malaysia diteruskan. Menurutnya, semua pengembara yang tiba di negara ini menerusi VTL udara dan darat dikendaki membuat ujian kendiri COVID-19 pada hari ketiga dan ketujuh selepas ketibaan. Seramai 24 pelajar lelaki di Maktab Mahmud Sikh Kedah disahkan positif COVID-19 membabitkan kluster institusi pendidikan dikenali sebagai kluster Dah Pelangi. Esko Kesihatan Kedah, Datuk Mama Hayati Osman berkata kluster tersebut dikesan setelah beberapa pelajar didapati mengalami gejala bermula 28 November lalu. Beliau berkata pihak pengurusan sekolah di Taman Pelangi Jaya Sikh itu telah melakukan saringan bersasar kepada pelajar dan kes didaftarkan positif bermula hari ini. Setakat siang tadi, seramai 38 individu telah disaring dan daripada jumlah itu, 14 pelajar diuji negatif. Punca penularan jangkitan masih dalam siasatan Pejabat Kesihatan Daerah PKD Sikh. Tambahnya, PKD juga telah menjalankan pengasingan dan pemerhatian kepada kes-kes positif manakala semua kontak rapat pula diarah menjalani kuarantin. Selain itu, notis penutupan sekolah juga telah diberikan bermula hari ini sehingga kerja-kerja membasmi kuman dan pencegahan penularan selesai dijalankan. Sementara itu, Sekolah Sri Puteri di Cyberjaya diarahkan tutup sementara berikutan 135 kes baru positif COVID-19 yang membabitkan warga sekolah berkenaan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata, arahan tersebut dikeluarkan di bawah Seksyen 18 Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 bagi tujuan pembersihan dan disinfeksi. Tan Sri Dr. Hisham berkata jumlah kes baru itu menjadikan keseluruhan kes COVID-19 dalam kluster tersebut ialah 143 orang terdiri daripada 114 murid, 19 guru dan 10 kaki tangan. Kebenaran merapatkan saf solat jemaah di masjid dan surau dijangka akan diberikan selepas tempoh endemik beransur stabil. Ianya bergantung kepada hasil perbincangan pihak berkuasa negeri masing-masing. Kami di bahagian haiwan saya dan juga JAKIM, kita hanya menyelaras saja. Kita mencadang, kita kena minta kebenaran daripada pihak berkuasa agama negeri kita, iaitu Dr.
Sebelum ni pun kita sudah minta, dan insyaAllah kita akan minta memang permintaan daripada pihak berkuasa agama ni hinggalah boleh dianggap sebagai endemik, selesai daripada endemik barulah mereka benarkan. Jadi kita kena hormatlah sebab ni bab yang mungkin dia ada pandangan-pandangan sendiri dalam soal agama, ni soal sedia orang lain. Beliau mengulas persoalan beberapa pihak terhadap tindakan kerajaan membenarkan pembukaan stadium bagi aktiviti sukan sedangkan syarat ketat masih dilaksanakan di masjid dan surau. Terdahulu Idris melawat pelajar sekolah Sri Puteri Cyberjaya yang menjalani kuarantin di Institut Latihan Islam Malaysia Bangi, Selangor. Rang Undang-Undang RUU Perhutanan Negara Pindaan 2020 bagi Seksyen 11 dan 12 bakal dibentangkan di Parlimen tahun depan. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Tanah Negara MTN ke-79, Jabatan Peguam Negara serta Jemaah Kabinet. Selain RUU itu, terdapat 3 lagi kertas dibentangkan di mesyuarat MTN mengenai beberapa dasar penting berkaitan dengan perhutanan dan pelombongan. Perdana Menteri berkata MTN juga telah bersetuju dengan tindakan penguatkuasaan dan penyelesaian terhadap penerokaan haram dalam hutan simpanan kekal HSK di Semenanjung Malaysia. Semua kerajaan negeri perlu melaksanakan tindakan penguatkuasaan dan penyelesaian terhadap penerokaan haram di setiap negeri selewat-lewatnya pada 1 Jun 2022. MTN juga telah bersetuju secara prinsip dengan pelaksanaan moratorium kelulusan baharu penubuhan ladang hutan dalam HSK di Semenanjung Malaysia selama 15 tahun. Tiada kompromi terhadap isu buli dalam kalangan anggota tentera. Itu penegasan Menteri Kanan Pertahanan Dato' Seri Syamudin Tun Husin yang menggesa pihak terlibat tampil memberikan maklumat supaya siasatan menyeluruh dapat dibuat. Akan kompromi dengan isu yang ada kaitan dengan buli. Layanan kita terhadap kalau kes ni berasas, kita tak akan sekali-kali kompromi. Tetapi jangan kita dakwa mereka yang tidak berdosa dan siasatan yang rapi mesti dibuat. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran Pameran dan Persidangan Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Perkhidmatan Keselamatan Asia DASAC 2022 di Ibu Negara. Jelasnya arahan juga telah diberikan kepada timbalannya untuk meneliti isu tersebut secara peribadi. Tindakan tegas hanya akan diambil apabila terbukti pelakuan buli itu berlaku. Terdahulu tular di media sosial tangkap layar mesej seorang individu yang dimuat naik melalui Twitter mendakwa adiknya iaitu seorang anggota tentera yang tinggal dalam kem bujang dipukul dan dibuli sekumpulan anggota tentera senior. Perkembangan tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands. Jenazah pemandu lori yang terperangkap dalam insiden berkenaan selamat dikebumikan pukul 3.30 petang tadi. Allahyarham Muhammad Hafiz Hamdi, 31 tahun, dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Kampung Parit Tanjung Piandang, Kuala Kurau. Terdahulu solat jenazah diadakan di kediamannya pukul 2.15 petang. Allahyarham anak ketiga daripada 5 beradik meninggalkan balu Nur Syahidah Saidin serta 2 anak masing-masing berusia 2 tahun dan 7 bulan. Malam tu je lah yang dia cakap masing-masing sebab balik pada sini kan. Balik pada sini, lepas tu dia cakap, dia kata, bapa rasa macam nak mati kejar, dia kata. Sebab dia kata dia dah letih kan, nak kerja situ. Tu kata tak apa, kalau tak macam tu bapa nak pergi kerja mana kan. Dia kata dia nak kerja bawa trailer, dia kata. Tapi kalau bawa trailer nak kena tinggal bumi pula kan. Dalam perkembangan sama, operasi pencarian dalam kejadian tanah runtuh di Seksyen 27 laluan FT185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley ditamatkan petang tadi. Perkara itu disahkan Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Muhammad Syahrizal Aris. Ini bermakna tiada bangsa lain terlibat dalam kejadian yang meragut 2 nyawa itu. Berdasarkan daripada pencarian menggunakan bilik K9, mendapati keputusan adalah negatif. Jabatan Bomba menyarankan kepada pihak polis supaya agar operasi ditamatkan pada petang tadi. Tak ada mangsa yang dikesanlah buat masa ini. Hanya 2 sahaja mangsa yang dikesan. Sebelum ini, operasi pencarian kali pertama telah digerakkan bersama unit anjing pengesan K9 pada kedalaman 3 meter, namun hasil diperoleh adalah negatif.
Kejadian pada Khamis telah menyebabkan dua individu, Muhammad Hafiz Hamdi dan Tan Chi Heng, masing-masing merupakan pemandu lori dan kenderaan pelbagai guna MPV terkorban. Perkembangan banjir di Terengganu. Setakat pukul 10 malam tadi, situasi banjir di negeri itu tidak banyak berubah dan kekal seperti situasi pada lewat petang Jumaat. Antara daerah terlibat adalah Kuala Nerus, Setiu dan Besut. Menerusi kemaskini oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah terkini penduduk terjejas ramai 174 orang daripada 58 keluarga di 8 pusat pembinaan sementara PPS. Daerah Setiu kekal daerah tertinggi penduduk terjejas seramai 134 orang daripada 48 keluarga berada di 5 PPS. Di daerah Kuala Nerus hanya 2 PPS dibuka dan masih menempatkan seramai 30 orang daripada 6 keluarga. Manakala di daerah Besut hanya 1 PPS dibuka menempatkan 10 penduduk terjejas daripada 4 keluarga. Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk tahap jingga dengan jangkaan hujan lebat berterusan di Kelantan dan Terengganu sehingga 4 Disember. Menerusi satu kenyataan, hujan lebat berterusan di Kelantan dijangka membabitkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Terengganu melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kenyataan sama juga menyebut amaran hujan berterusan tahap kuning dikeluarkan untuk kawasan Gua Musang Kelantan, Kuantan, Pekan dan Rompen di Pahang serta Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Amaran hujan berterusan bermula 5 Disember hingga 7 Disember juga dikeluarkan untuk kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung di Sarawak. MET Malaysia juga mengingatkan angin bertiup dari arah timur laut dijangka berpotensi membawa hujan berterusan dan angin kencang yang boleh menyebabkan banjir di kawasan rendah. Bersua kembali, 3 Disember diisytiharkan sebagai Hari Beratik Malaysia. Sempena sambutannya hari ini, Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Pertunjukan Fashion Batik Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Program anjuran Yayasan Budi Penyayang dengan kerjasama Kementerian Pelacongan Seni dan Budaya turut disiarkan secara maya. Ia bagi memperkenalkan gaya dan koleksi batik Malaysia ke seluruh pelosok dunia. Terdahulu, baginda dibawa melawat pameran koleksi batik blok tangan Cik Minah Sayang, rekaan baginda sendiri. Menariknya, setiap karya memaparkan keindahan dan keistimewaan warisan batik negara. Program pembangunan belia dikenali di program tim dilaksanakan bagi membantu golongan itu secara bersasar bagi pembangunan diri. Program 9 minggu anjuran Selangor Youth Community dengan kerjasama Prince Trust International itu akan memperkasa belia menerusi pendidikan, latihan dan pekerjaan. Program itu juga telah menobatkan Muhammad Haris sebagai Regional Winner for Asia melalui anugerah Global Prince Trust 2021. Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mencemaduli ke Majlis Anugerah Program Team Malaysia 2021 di Sunway Resort Hotel and Spa Petaling Jaya. Kejayaan Haris mendapat pujian Tengku Amir Shah dan berharap Selangor Youth Community dapat membantu lebih ramai lagi anak muda dan mencipta kejayaan pada masa hadapan. Kempen Selamatkan Harimau Melaya adalah satu daripada pencapaian 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEDSA. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata menerusi pencapaian tersebut, memorandum persefahaman ditandatangani antara Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ia bagi memastikan Harimau Melaya yang menjadi simbol jata negara tidak pupus di atas muka bumi ini.
Menurut Datuk Seri Taqiyuddin, kerjasama strategik itu dapat mengukuhkan lagi usaha sedia ada kerajaan melalui kempen Selamatkan Harimau Melaya bagi meningkatkan penglibatan dan kesedaran masyarakat. Habitat semula jadi ataupun tempat duduk atau tempat tinggal semula jadi harimau Melaya telah semakin terancam dengan pemeliharaan habitat sumber alam termasuklah harimau dan juga binatang-binatang yang lain. Majlis yang berlangsung di Wisma FM Kelana Jaya ini turut disaksikan oleh Presiden FM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Seramai 43 pegawai tadbir dan diplomatik menerima Diploma in Diplomasi DID 2021 masing-masing pada Majlis Graduasi Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR yang melibatkan 38 pegawai di Kementerian Luar Negeri dan 5 dari Jabatan Perdana Menteri yang berjaya menamatkan latihan dan ujian selama 6 bulan di institut tersebut. Dan ini adalah kursus latihan yang biasa diberikan oleh Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negara ini, yang mana another interesting point ialah bahawa tahun ini merupakan tahun yang ke-30 usia IDFR. Ia merupakan suatu unit penting dalam Kementerian Luar Negeri. Pada majlis tersebut, Nizhan Farah Rizal dari Kementerian Luar Negeri dinobatkan sebagai pelajar terbaik bagi sesi kali ini. Antara lain ialah kami diberi pendedahan tentang segala selok-belok berkaitan dengan aspek hubungan luar. Pada masa yang sama juga kita ada latihan simulasi, contohnya proses untuk draft resolusi PBB dan juga untuk mempertahankan pendirian negara. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar. Kadar penceraian di Malaysia menunjukkan tren menurun yang menurun sebanyak 19.2% iaitu 45,754 pada tahun lepas berbanding 56,624. Statistik dikeluarkan Jabatan Perangkam menunjukkan kadar perceraian tertinggi melibatkan kumpulan umur 30 ke 34 tahun bagi lelaki dan perempuan. Laporan turut memaklumkan lebih 184,500 perkahwinan direkodkan pada tahun 2020. Bilangan itu menurun 9.4% berbanding lebih 203,600 perkahwinan dicatatkan pada 2019. Mengikut statistik, lebih ramai wanita muda berkahwin pada 2020 iaitu pada umur penengah 26 tahun berbanding 27 tahun sebelum ini, manakala umur penengah pengantin lelaki pula kekal pada usia 28 tahun. Statistik perkahwinan dan perceraian bagi tahun 2019 dan 2020 dikeluarkan berdasarkan ciri-ciri demografi di peringkat nasional, negeri dan daerah pentadbiran. Sebanyak 48.52 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembiayaan mikro untuk penjaja dan peniaga kecil. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkannya berkata ia merupakan komitmen berterusan kerajaan dalam menjaga kebajikan penjaja dan peniaga kecil. Melalui inisiatif itu, keluarga Malaysia dalam kalangan penjaja dan peniaga kecil boleh memohon pembiayaan secara syariah dengan kadar keuntungan 0% daripada Bank Rakyat. Ia boleh digunakan bagi tujuan menambah baik dan membangunkan semula perniagaan sedia ada. Jadi tiada sebarang kadar keuntungan ataupun faedah dikenakan ke atas penerima biaya, sebaliknya hanya kos pengurusan akan dikenakan sebanyak 1% atas kutipan yang diterima. Nilai pembiayaan adalah antara RM10,000 hingga RM50,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun. Jadi saya menyeru pada keluarga Malaysia untuk mengambil peluang yang ditawarkan ini bagi kelangsungan perniagaan masing-masing. Beliau memaklumkannya ketika merasmikan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Keluarga Malaysia Peringkat Kebangsaan 2021 HPPK 2021 di Putrajaya. RM100,000 turut disalur kepada Persatuan Gabungan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia. Dengan tema Keluarga Penjaja dan Peniaga Kecil Penggerak Ekonomi Rakyat, HPPK 2021 diadakan selama 3 hari dan menyasarkan 10,000 pengunjung secara fizikal dan dalam talian.
Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM25 juta bagi pelaksanaan program transformasi pasar malam secara berperingkat mulai tahun depan. Ia membabitkan 50 tapak pasar malam utama di seluruh negara. Putrajaya dijadikan model rintis sebelum diperluas ke pasar malam di negeri-negeri lain. Usaha transformasi menekankan aspek kesihatan dan keselamatan peniaga dan pengunjung. Untuk itu semua pihak, khususnya pihak berkuasa tempatan serta kerajaan negeri diharap dapat mengadaptasi pendekatan transformasi pasar malam ini di seluruh negara. Ini kerana pasar malam merupakan satu medan kepada rakyat mendapatkan keperluan harian dengan mengurangkan peranan orang tengah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan orang kurang upaya OKU akan terus dibela sama seperti masyarakat lain selari dengan semangat keluarga Malaysia. Menerusi hantaran di Facebooknya sempena Hari OKU Sedunia yang disambut hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, menerusi nilai kebersamaan, kerajaan akan memastikan golongan OKU diberi hak sama rata dalam pelbagai aspek kehidupan. Menurut beliau, kekurangan itu bukan satu kelemahan, namun ia satu keistimewaan yang perlu dilindungi bagi melengkapi antara satu sama lain. Perdana Menteri turut menyambut baik tema sambutan Hari OKU Sedunia tahun ini, iaitu kepimpinan dan penyertaan OKU menuju endemik COVID-19. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM tidak akan menghalang mana-mana kelab Liga Malaysia yang mahu menaturalisasikan pemain masing-masing. Presidennya Datuk Hamidian Muhammad Amin berkata meskipun proses naturalisasi pemain untuk pasukan kebangsaan ditangguhkan sementara, namun kelab tempatan masih boleh meneruskan usaha itu sekiranya mencukupi syarat. Kita nak melihat daripada keberkesanan dia untuk masa akan datang. Jadi pada masa sekarang kalau mana-mana kelab untuk nak menaturalisasikan pemain terpulang pada mereka. Kerana pemain-pemain ini dia akan bermain untuk kelab. Melainkan sebelum ni atas dasar untuk bermain untuk pasukan kebangsaan. Jadi kita biarkan pada mereka sama ada mereka ingin nak menaturalisasikan pemain. Media sebelum ini melaporkan juara Piala Malaysia 2021 KL City FC berhasrat untuk menaturalisasikan penyerang dari Colombia, Romel Morales, apabila cukup syarat 5 tahun beraksi di Liga M pada 2022. Manakala Sri Pahang FC dikatakan dalam proses menaturalisasi Lee Tak dari England. Bola sepak Piala AFF 2020, jurulatih skuad kebangsaan Tan Cheng Ho menjangkakan pertemuan pertama menentang Kemboja bakal menjadi perlawanan mencabar buat anak buahnya. Jelas beliau meskipun keserasian antara pemain dilihat semakin baik, namun ia masih belum cukup melihat kepada persiapan rapi ditampilkan pasukan lawan. Pasukan kita di situ baru nak cari rentak dan of course momentum dan play pun kita tak ada perlawanan warm up match itu sebab sedikit sebanyak boleh menjejaskan dari segi flow pasukan lah. Of course kami barisan jurulatih masih yakin, masih lagi optimis tentang apa yang latihan beberapa hari ini, dan of course yang penting kita perlukan fokus dan dapatkan satu keputusan yang positif lah. Beliau ditemui pemberita di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum melepas ke Singapura. Untuk rekod, 6 pemain Johor Darul Ta'zim JDT termasuk Guilherme De Paula dan Safawi Rashid hanya sempat menjalani latihan fasa 2 selama 2 hari bersama skuad kebangsaan selepas tugasan final Piala Malaysia. Sementara pemain sayap lincah JDT Arif Aiman Muhammad Hanapi dan penjaga gol PJ City Kalmullah Al-Hafiz Makrawi yang dipanggil pada saat akhir hanya sempat menyertai sesi latihan semalam. Dalam beritu, pengalaman pahit skuad negara yang tewas tipis 2-3 secara agregat pada final Piala AFF 2018 di tangan Vietnam masih menghantui permain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad. Namun Syahrul menyeru rakan sepasukan untuk memberikan komitmen sepenuhnya untuk menebus kekecewaan edisi terdahulu dengan mencipta kejayaan di Singapura. Saya rasa kempen kali ini memang sangat mencabarlah. Sebab yelah sebelum ni kita dah ditangguhkan kan. So semua pasukan mesti akan all out
Dan saya rasa setiap perlawanan itu adalah seperti final lah. So bagi saya, kita perlukan komitmen 200% semua pemain yang akan diturunkan untuk memastikan kita berada dalam tangga yang terbaik untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Hoki Piala Dunia Remaja 2021, skuad Wallacestan terpaksa akur dengan kehebatan Belanda selepas dimenang 9-3 dalam perlawanan penentuan tempat ke-5 hingga ke-8. Semuanya serba tidak menjadi buat Malaysia selepas bolos 3 gol pada suku pertama permainan melalui 2 jaringan Luke Dommerscheisen dan Miles Buchan. Luke mencatat hat-trick pada suku ketiga sebelum gol Max Derby dan Miles meletakkan Belanda selesa 6-0 di depan. Malaysia yang sesekali mengasah akhirnya memperoleh gol pertama melalui pukulan sudut penalti Muhammad Fahmi Khalid. David Hussein kemudian menambah derita Malaysia dengan 2 lagi gol sebelum hat-trick Miles menutup pesta gol Belanda. 2 lagi gol pasukan negara disumbangkan Muhammad Akhimullah Anwar Esok dan Muhammad Nur Firdaus Rosdi penghujung permainan. Malaysia bakal bertemu Sepanyol untuk penentuan tempat ke-7 dan ke-8 siang nanti. Arena sukan angkat berat negara seakan-akan tidak lekang dengan kontroversi apabila seorang atlet wanita pula didapati positif doping Oktober lalu. Atlet muda berusia 22 tahun itu didapati positif bahan terlarang jenis sibutramine pada kejohanan angkat berat kebangsaan yang berlangsung di Rompin, Pahang. Pengarah Agensi Anti-Doping Malaysia, Adamas Azura Abidin, yang mengesahkan perkara berkenaan memaklumkan pihaknya telah mengemukakan laporan lengkap kepada Setiausaha Kehormat Persatuan Angkat Berat Malaysia melalui email pada Selasa lalu. Jelasnya, Adamas hanya akan melaksanakan sesi pendengaran sekiranya atlet tersebut memilih untuk dibicarakan. Pada September lalu, arena sukan negara digemparkan dengan isu doping melibatkan 2 atlet angkat berat kebangsaan sehingga menyaksikan PABM dan Majlis Sukan Negara MSN bersetuju membubarkan skuad sedia ada. Keputusan pembubaran skuad berkenaan mengakibatkan kesemua 4 jurulatih dan 13 atlet terlibat diberikan notis penamatan kontrak bukan kuasa 1 November lalu. Berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam.